Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Hayati dan rakan sekelas. Saya Nurulina binti Syari akan menerangkan tentang tajuk laman web saya yang bertajuk Dinasti di Korea. Kewujudan Korea dapat dilihat sejak setengah juta tahun dahulu, iaitu pada zaman Paleolitik awal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penuh mata Mika yang terawal di Korea pada sekitar 8000 sebelum Masihi. Setelah itu wujudnya zaman Neolitik yang bermula selepas 6000 sebelum Masihi dan zaman Gangsa serta zaman besi. Garis masa sejarah Korea dapat dilihat dengan adanya kewujudan 3 kerajaan iaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Yang seterusnya diikuti oleh dinasti Balhae, Goryeo dan juga Joseon. Yang pertama ialah Goguryeo. Goguryeo merupakan kerajaan Korea yang terletak di bahagian utara dan tengah semenanjung Korea dan juga sebahagian selatan serta tengah Manchuria. Pada puncak kekuasaannya, Goguryeo menguasai sebahagian besar semenanjung Korea, sebahagian besar Manchuria dan juga sebahagian timur Rusia serta timur Mongolia. Goguryeo diasaskan oleh seorang putera dari kerajaan Buyo. Putera ini telah melarikan diri daripada perebutan kekuasaan dengan pembesar lain ke Goguryeo yang terletak di Korea Utara, kini Pyongyang. Kemudian, putera tersebut yang bernama Jumong atau dikenali sebagai Raja Dongyong Songwang telah menubuhkan Goguryeo pada 37 sebelum Masihi. Goguryeo digambarkan sebagai sebuah kerajaan oleh para sarjana Korea. Dari segi ketenteraan, Goguryeo menggunakan pengikut semi-nomad seperti orang-orang Mohe sebagai tentera mereka. Pada masa ini, semua orang diwajibkan untuk berkhidmat dalam tentera, namun bagi orang yang ingin mengelak dari menyertai tentera, mereka perlu bayar pajak gandum tambahan. Dari segi strategi, mereka menerapkan strategi berdasarkan bandar, iaitu mempunyai tembok dan kubur, serta menggunakan unit berkuda ringan sebagai perlindungan dari musuh. Mereka menggunakan senjata seperti busur, tombak, pedang, helmet dan perisai sebagai perlindungan diri. Mereka juga mengadakan hubungan dengan negara luar seperti China. Dari segi sosial, perayaan dan hiburan, mereka menjalankan aktiviti minum, menyanyi dan menari sebagai hiburan umum. Festival juga diadakan seperti Festival Dongmeng yang diadakan setiap Oktober sebagai satu bentuk penyembahan Jumong, iaitu nenek moyang mereka dan juga para dewa. Pesta berburu juga diadakan sebagai contoh memburu rusa dengan menunggang kuda. Malah mereka turut mengadakan pertandingan memanah. Dari segi agama, mereka mempercayai bahawa binatang yang dianggap sebagai suci. Sebagai contoh, mereka menyembah Phoenix, naga dan Samjogo iaitu gagak berkaki 3. Pada masa ini juga wujudnya agama Buddhisme yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 372. Banyak biara dan kuil yang diciptakan dan menjadikan Goguryeo sebagai kerajaan pertama yang menganut agama ini. Video menerangkan lebih lanjut tentang Goguryeo dan juga perkuburan Goguryeo. Yang seterusnya ialah Baekje. Baekje merupakan sebuah kerajaan yang terletak di barat daya Korea dan merupakan salah satu dari 3 kerajaan Korea termasuk Goguryeo dan Silla. Putera ketiga kepada Raja Dongyong iaitu Raja Onjo telah mengontroli perjalanan yang terdiri daripada sekumpulan orang dari Goguryeo Selatan menuju lembangan Sungai Han. Pada waktu ini, Baekje telah ditubuhkan oleh Raja Onjo. Namun, penubuhan ini juga dipengaruhi oleh Raja Dongyong itu sendiri yang telah mendorong anaknya untuk mengasaskan kerajaan dan memiliki rakyat sendiri. Dari segi struktur sosial dan politik, Pengantian Perturian ini dibentuk buat pertama kali oleh Raja Goi dalam pemerintahannya. Akan tetapi, kebanyakan kuasa berada dalam tangan para bangsawan. Sebagai contoh, para bangsawan mengambil alih kebanyakan kuasa dari putera Raja Song setelah dibunuh dalam pertempuran. Pegawai pemerintah pusat pula dibagikan kepada 16 peringkat. Baekje mengadakan hubungan dengan negara luar seperti China dengan mengirim utusan ke Wei Utara buat pertama kali pada tahun 472 dan Raja Gero menerima bantuan ketenteraan untuk menyerang Goguryeo. Raja Murong dan Song mengirim utusan ke Liang beberapa kali dan menerima gelaran bangsawan. Hubungan dengan negara Jepun diadakan bagi menghadapi tekanan ketenteraan Goguryeo di utara dan Silla di sebelah timur. Menurut catatan Korea Sabuk Sagi, Baekje dan Silla menghantar beberapa putera ke mahkamah Jepun sebagai tebusan. Dari segi bahasa dan budaya, Baekje menggunakan bahasa Buyo kerana Baekje telah ditubuhkan oleh imigran dari Goguryeo yang telah menghubungkan bahasa Gojoseon, Buyo, Goguryeo dan Baekje. Baekje mempunyai pengaruh dari China dalam seni bina
seperti pembinaan patung Buddha. Makam mereka pula diisi dengan barang-barang. Sebagai contoh, makam Raja Moryong telah diisi dengan perhiasan mahkota emas, tali pinggang emas dan anting-anting emas. Mereka bentuk pula dapat dilihat dari segi jubin mereka, bata, tembikar dan juga pagoda. Pemuzik Baekje juga telah dihantar ke China sebagai sebuah bentuk penghormatan. Video menerangkan lebih lanjut tentang Baekje dan juga tapak peninggalan Baekje yang terdapat di Korea Selatan pada hari ini. Yang seterusnya ialah Silla. Silla adalah sebuah kerajaan yang terletak di bahagian selatan dan tengah semenanjung Korea. Silla bersama dengan Baekje dan Goguryeo membentuk 3 kerajaan Korea. Silla bermula sebagai Saroguk, iaitu sebuah negara anggota dalam gabungan 12 anggota yang dikenali sebagai Jinhan dan terdiri daripada 6 kampung iaitu Yangsan, Goho, Yinji, Desu, Gari dan Goya serta 6 klan. Menurut Samguk Sagi dan Samguk Yusof, Silla ditubuhkan pada tahun 57 sebelum Masih oleh Pak Hyokgose pada usia 13 tahun. Salah satu nama keluarga yang biasa digunakan di Korea pada hari ini ialah berasal darinya sebagai klan Park. Dari segi ketenteraan, pengawal kerajaan telah diwujudkan yang bertujuan untuk melindungi kerabat diraja dan juga bangsawan serta berfungsi sebagai kekuatan tentera yang utama jika berlaku sebarang peperangan. Kemudian, 6 pasukan pengawal tempatan ditubuhkan di setiap daerah kerana disebabkan oleh konflik yang sering terjadi antara Baekje, Goguryeo dan Yamato Jepun. Pengawal kerajaan kemudian berubah menjadi unit sodang atau disebut sebagai panji bersumpah. Kumpulan sodang yang lain yang wujud seperti askar garrison telah diwujudkan dan ditugaskan sebagai pertahanan tempatan serta sebagai pasukan polis. Pada waktu ini juga wujudnya Hwarang iaitu jeneral dan pemimpin Silla. Pada mulanya mereka ini dianggap sebagai sebuah kelompok sosial iaitu sebagai sekumpulan pemuda bangsawan lelaki elit kerana berlaku persaingan ketenteraan antara 3 kerajaan Korea. Namun mereka berubah menjadi tentera dan pemimpin tentera. Mereka menjadi kunci kejatuhan Goryeo dan mereka juga telah menyebabkan berlakunya penyatuan Silla dan perang antara Silla Tang yang berjaya mengusir Tang di 2 kerajaan Korea lainnya. Dari segi budaya, makam mereka terdiri dari ruang batu yang dikelilingi oleh gundukan tanah. Makam ini boleh dilihat di Gyeongju. Mereka juga menggunakan mahkota emas dan perhiasan dan mempunyai loceng bangsa Raja Songdo Agung Silla yang menghasilkan bunyi yang khas. Dari segi agama, pada tahun 528, agama Buddha mula dimasuk ke Silla oleh biarawan Buddha Ado ketika dia tiba di Silla yang bertujuan untuk berdakwah. Namun, mereka mula menganut agama ini kerana mempercayai bahawa seorang Sami yang bernama Chadun telah mengalirkan darah kelihatan seperti susu iaitu berwarna putih setelah ianya dihukum mati oleh raja hanya kerana mengamalkan kepercayaan Buddha. Bukti tentang kewujudan agama ini boleh dilihat dengan adanya kewujudan ribuan patung dan ukiran batu Buddha yang boleh dilihat di Namsan. Terdapat pengaruh dinasti Tang dalam ukiran tersebut. Antara ciri yang boleh dilihat adalah segi bentuknya bulat penuh, ekspresi wajah yang tegas dan kain tirai yang melekat di badan. Silla juga telah mengadakan hubungan dengan negara luar yang menunjukkan adanya aktiviti ekonomi telah dijalankan. Dengan adanya hubungan ini, berlaku beberapa pertukaran budaya antara negara lain dengan Silla. Sebagai contoh hubungan dengan negara Iran, terdapatnya gelas biru gelap di salah satu makam kerajaan Silla dan juga perang emas eksotik telah ditemui di sebuah jalan terletak di Gyeongju. Hubungan dengan negara Parsi pula membuatkan mereka mendapat mangkuk perak yang diukir dengan gambar Dewi Parsi Anahita, kerak tanah liat dan juga patung yang menggambarkan pedagang dari Timur Tengah. Video menunjukkan lebih lanjut tentang Silla. Yang kedua ini adalah tentang loceng gangsa Raja Songdo Agung serta tentang kawasan bersejarah Gyeongju di mana dinasti Silla berada. Yang seterusnya ialah Balhi. Balhi merupakan sebuah kerajaan yang terdiri daripada pelbagai etnik yang terletak di Manchuria, semenanjung Korea dan timur jauh Rusia. Balhi menggunakan nama Jin dalam romanisasi Korea dan Zhen dalam romanisasi China ketika ditubuhkan pada tahun 698.
Dinasti Tang telah menganugerahkan gelaran Pangeran Komando Bohai pada tahun 713. Kemudiannya Balhae diangkat sebagai sebuah kerajaan oleh dinasti Tang pada tahun 762. Balhae ditubuhkan oleh seorang pelarian dari suku Goguryeo dan Tun Sri Mohe setelah berlaku pertempuran antara dia Joyong yang merupakan ketua semua Mohe dengan dinasti Tang dan Wuzhou di pertempuran Tianmenling. Namun, dia Joyong berjaya lalu menubuhkan negara Jin iaitu Balhae. Dari segi kerajaan dan budaya, orang Tunggusik di Manchuria dan bekas orang Goguryeo merupakan penduduk Balhae. Sebahagian besar penduduk itu merupakan semi-nomad yang disebabkan oleh pertanian yang tidak maju. Terdapat dua pandangan mengenai struktur pemerintahan. Itu yang pertama, Goguryeo bukan merupakan dominasi dalam sistem pemerintahan, namun lebih berbentuk sama rata, iaitu terbuka kepada semua orang. Struktur pemerintahan yang digunakan adalah berdasarkan struktur dari suku Mohe dan juga beberapa unsur dari sistem pemerintahan China. Pandangan yang lain ialah orang-orang Mohe mendominasi masyarakat umum dengan menyediakan tenaga kerja. Mereka membentuk kelas pekerja dengan melayani pemerintah Goguryeo. Budaya dan sistem politik dinasti Tang juga diserap masuk ke dalam Balhae. Balhae terdiri daripada 5 ibu kota, 15 wilayah dan 63 daerah. Susun atau kota-kota di Balhae dikatakan mempunyai persamaan dengan bandar-bandar di Goguryeo yang menunjukkan Balhae mengekalkan kesamaan budaya. Namun, kota-kota kerajaannya pula iaitu ibu kota Sangyong mengambil unsur ibu kota Chang'an. Ibu kota ini asalnya berada di Gunung Dongmo Jilin, China. Kemudian ia diubahkan, ianya dipindahkan ke ibu kota pusat Heilong, kemudian ke ibu kota utara Ying'an Heilongjiang, kemudian ke ibu kota timur di Gunjun Jilin dan seterusnya ke ibu kota utara. Dari segi bahasa, skrip dan agama, pelbagai bahasa yang digunakan di Balhae iaitu bahasa Manchu, Nanai, Khitan, Jurchen dan Korea. Namun, bahasa Balhae dan Silla adalah saling memahami apabila utusan Silla ke Jepun mampu untuk membantu utusan dari Balhae dalam berkomunikasi dengan Jepun. Pengaruh dinasti Tang telah menyebabkan terdapat karakter China yang digunakan. Terdapat juga penemuan jubin atap yang merangkumi 135 huruf China daripada keseluruhan 370 huruf yang dijumpai. Namun, baki huruf tersebut merupakan huruf Balhae yang sama dengan skrip Indo-Silla. Agama yang diamalkan pada masa ini ialah agama Buddha, Konfusianisme, Taoisme dan Shamanisme yang merupakan dukun yang meramal nasib seseorang. Dari segi ekonomi dan perdagangan, iklim di Balhae merupakan iklim yang sejuk namun masih mampu menjalankan perdagangan. Sebagai contoh, dari sektor pertanian, perikanan, penternakan, penangkapan paus yang merupakan penghormatan kepada dinasti Tang dan juga pengeksport bulu ke Jepun kerana bulu merupakan sangat terkenal dalam kalangan bangsawan Jepun. Oleh itu, mereka melakukan pertukaran dengan mengimport tekstil dan logam berharga seperti emas dan merkuri dari Jepun. Pembinaan pelabuhan Balhae turut menggunakan kaedah teknik kubur dari Jepun. Ia menunjukkan lebih lanjut tentang Balhae dan juga sebuah filem yang diadaptasi daripada kisah tentang putera terakhir Balhae. Kemudian Goryeo. Pada tahun 918, kerajaan Goryeo telah didirikan di mana semenanjung Korea telah disatukan dan diperintah sehingga tahun 1362. Raja Tejo Wanggon merupakan pengasas Goryeo yang memerintah dari tahun 918 hingga tahun 943. Nama Korea yang digunakan kini adalah bahasa dari perkataan Goryeo yang digunakan buat pertama kali sejak awal abad ke-5 oleh Goguryeo. Goryeo ditubuhkan bagi menggantikan Goguryeo dan menggunakan nama Goguryeo. Nama lain yang digunakan oleh Goryeo ialah Samhan dan Hedong yang bermaksud Timur Laut. Dari segi ketenteraan, semasa pemerintahan Raja Ujong, pegawai tentera tidak digunakan sama sekali untuk memasuki Dewan Keselamatan. Begitu juga jika berlakunya sebarang darurat, pegawai tentera ini tidak dibenarkan untuk memberi sebarang perintah. Malah, pegawai tentera akan diabaikan dan diarahkan untuk membina kuil dan kolam. Kemudian, pada tahun 1170, sekumpulan pegawai tentera melancarkan rampasan kuasa dan berjaya menurunkan Raja Ujong dari takhta. Setelah semuanya terkawal di bawah pemerintahan ketenteraan ditaikti oleh Choi Chung-hon, pencerobohan Mongol pula telah menyebabkan rejim ketenteraan yang semakin lemah. Hubungan dengan luar negara.
Goryeo telah mengadakan hubungan dengan China, iaitu mereka mengadakan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan beberapa dinasti di China seperti dinasti Song, dinasti Khitan Liao dan juga Joseon Jin. Goryeo telah menjalankan beberapa misi ke China seperti menghantar 36 anak sungai ke Istana Yuan dan juga menjalankan misi ke Nanking bagi menyambut ulang tahun Maharaja Ming. Goryeo turut mengadakan hubungan dengan Jepun dengan melaksanakan misi ke Jepun kerana berharap untuk menjalankan hubungan dengan Jepun. Pada tahun 1367, wakil Goryeo dihantar ke Istana Ashikaga Shogunate dan berlaku pertukaran diplomatik apabila suami Jepun sendiri turut ikut bersama wakil Goryeo ketika pulang pada tahun 1368. Dari segi budaya, yang pertama ialah sastra. Bahasa Cina klasik telah digunakan dalam sejarah rasmi Korea dan ditulis oleh sejarawan Goryeo seperti Samguk Sagi dan Samguk Yusa. Begitu juga dengan puisi yang ditulis oleh golongan elit yang berpendidikan. Puisi Cina juga digunakan sebagai lirik untuk melodi Cina dan asli Korea. Yang kedua ialah Tripitaka Purana. Ianya merupakan kitab Buddha atau kata Sanskrit yang diukir pada blok-blok kayu. Ia mempunyai kanun Buddha yang lengkap dan tertua di dunia, iaitu dalam skrip Hanja yang tidak mempunyai sebarang kesalahan. Ianya disimpan di Hansa, iaitu sebuah kuil Buddha di Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Yang seterusnya ialah temika dan porselin. Dalam sejarah Korea, seramik dianggap sebagai karya seramik skala kecil yang terbaik. Terdapat beberapa reka bentuk yang telah mudah digunakan pada masa ini seperti jala bunga geometri, panel elips, ikan dan serangga. Beberapa temika juga telah ditemui. Dekor dengan mutiara digunakan secara meluas oleh golongan bangsawan pada masa ini yang bertujuan sebagai alat ritual Buddha, kapal, pelana kuda dan juga gerabak diraja. Tekstur, warna dan bentuk digabungkan bagi menghasilkan kesan yang mempersonakan pada objek besar dan kecil. Hanya beberapa sahaja penemuan dijumpai akibat daripada kerapuhan sendiri dan juga peperangan oleh Jepun yang telah memusnahkannya. Agama pada waktu ini ialah Buddhisme, Taoisme, Shamanisme, Konfusianisme dan Islam. Dari segi teknologi, jenis organ bergerak yang digunakan dalam percetakan yang pertama telah diciptakan di Goryeo oleh Choi Yunui. Buku pertama yang dihasilkan oleh Seng Jong Yemun telah menerangkan tentang teknologi ini. Teknologi ini telah dipengaruhi oleh hubungan erat dengan dinasti Song. Seramik dan kertas juga telah mula dihasilkan pada masa ini. Pelbagai senjata yang berasaskan Meishu iaitu gunpowder telah diperkenalkan oleh Komandan Tentera dan Saintis Choi Muson. Kapal perang juga telah menggunakan senjata Meishu. Dari segi ekonomi, dapat dilihat bahawa Goryeo telah menjalankan aktiviti import dan ekspor antara beberapa dinasti seperti dinasti Song, Liao, Joseon, Jepun dan Abbasid. Sebagai contoh, Goryeo telah mengimport merkuri dan mineral daripada Jepun dan mengeksport emas dan perak ke dinasti Abbasid. Video menerangkan tentang Goryeo dan juga beberapa penemuan seramik Goryeo. Dinasti yang terakhir di Korea ialah Joseon. Pada Julai 1392, Yi Seong-Ge iaitu Taejong Joseon telah menubuhkan Joseon yang berlangsung sehingga 5 abad. Joseon merupakan dinasti terakhir sebelum kerajaan Korea ditubuhkan. Pada mulanya, Yi Seong-Ge ingin menggunakan nama Goryeo, namun mendapat ancaman yang hebat daripada golongan bangsawan. Mahkamah Reformasi juga mengatakan bahawa nama baru diperlukan bagi menunjukkan adanya perubahan. Kemudian, Taejong membuat kemungkinan sama ada Hwareng atau Joseon. Namun, setelah mendapatkan sokongan Maharaja dinasti Ming, nama Joseon digunakan sebagai penghormatan kepada negara Korea kuno Go Joseon. Dari segi politik, sistem pemerintahan digunakan adalah berdasarkan birokrasi monarki dan ideologi neo-konfusianisme. Persaingan politik juga berlaku dan proses penyingkiran telah menyebabkan tokoh politik terkemuka akan diasingkan ataupun dihukum mati. Sistem peperiksaan juga digunakan bagi menentukan pangkat mana-mana bahagian pemerintah. Hubungan dengan negara luar dapat dilihat. Yang pertama, dengan China apabila dinasti Ming telah mengiktiraf Joseon sebagai negara anak sungai pada tahun 1401. Sebagai pengesahan status dan kedudukan Joseon, Maharaja Yongle telah menyampaikan paten dan meterai emas kepada Taejong. China telah mengamalkan dasar laissez-faire. Joseon juga dianggap sebagai otonom dalam urusan dalaman dan luaran yang menyebabkan Joseon tidak diganggu oleh China. Namun setelah berlaku perubahan dasar oleh China, mereka telah melakukan campur tangan anakronistik terhadap Joseon.
Hubungan Goryeo, iaitu diplomasi Goryeo, merupakan satu hubungan dengan negara jiran seperti Jepun, Kerajaan Ryukyu, Siam dan Jawa. Sistem diplomatik dua hala ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh orang China. Kesannya, model teori akan diubah bagi mencerminkan evolusi hubungan yang unik. Hubungan Jepun dapat dilihat dari segi misi diplomatik yang telah dihantar pada tahun 1402 sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan baik antara kedua negara. Sebelum permulaan zaman Edo, sebanyak 70 misi telah dihantar ke Jepun. Misi ini membalik juga digunakan sebagai alat untuk kerajaan Korea dan Jepun berkomunikasi antara satu sama lain. Dari segi ekonomi, Joseon telah mengadakan perdagangan, namun pada masa ini ianya menjadi terhad kerana Konfusianisme telah dijadikan sebagai falsafah nasional dan dalam proses untuk menghilangkan kepercayaan Buddha. Malah porselin dari dinasti Goryeo pula digantikan dengan porselin putih dari Baekje yang menyebabkan hilangnya sokongan China. Pada masa ini, perak digunakan sebagai mata wang di China kerana ianya memainkan peranan penting antara Korea dan China. Dari segi budaya, yang pertama adalah pakaian. Pakaian mereka disebut sebagai hanbok. Sebagai contoh dalam gambar dapat dilihat mereka memakai hanbok dan juga pakaian para sarjana dan pakaian pada istiadat diraja. Kelas atasan akan memakai hanbok dari kain yang bermutu tinggi, bercorak dan mewarna. Manakala orang biasa pula hanya memakai pakaian berwarna putih. Namun, bagi acara khas, mereka akan memakai pakaian berwarna merah muda pucat, hijau muda ataupun kelabu dan arang. Dari segi seni, mereka juga mempunyai lukisan landscape dan juga seni yang dilukis pada seramik. Pada mulanya, ianya dikembangkan oleh orang Cina. Seramik ini terdiri daripada beberapa jenis porselin putih dan porselin biru. Sebagai contoh, seramik Korea yang paling berharga ialah balang putih besar. Bentuknya melambangkan bulan, manakala warnanya dikaitkan dengan kesucian serta kesopanan Konfusianisme. Sebilangan besar barang ini dibuat oleh pelukis istana yang diarahkan oleh keluarga kerajaan. Dari segi sastra, para sarjana dan literasi Yangban mempelajari klasik Konfusianisme dan sastra neo-Konfusianisme. Malah bahasa Cina klasik juga dipelajari oleh segelintir masyarakat Joseon, terutamanya golongan kelas menengah. Sebagai contoh, catatan rasmi Joseon dan karya tulisan Yangban menggunakan bahasa klasik China. Dari segi agama, terdapat agama Konfusianisme, iaitu yang telah dijadikan sebagai ideologi negara, agama Buddha, Shamanisme, Taoisme dan Kekristenan. Dari segi sains dan teknologi dapat dilihat apabila adanya globe Korea yang pertama yang dibuat oleh saintis Jang Yong-sil semasa pemerintahan Raja Sejong dan juga penemuan bahagian dari jam air Jang Yong-no. Video menerangkan lebih lanjut tentang Joseon, gambar-gambar yang diambil semasa dinasti Joseon dan era Empayar Korea Raya, serta video yang menerangkan tentang pengakalan Konfusianisme yang telah menganiayai orang yang mengamalkan agama Katolik. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa perkembangan yang dapat dilihat dari dinasti yang awal sehingga dinasti akhir dan adanya kehududan sains dan teknologi pada dinasti yang terakhir. Itu juga dapat dilihat bahawa pengaruh Cina telah mempengaruhi dinasti di Korea. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.